Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penonton, pendengar sekalian, peminat-peminat sejarah, murid-murid, rakan-rakan guru sejarah, bertemu kita dalam siri Cakna Sejarah. Siri yang pertama itu hari saya hanya bincangkan tentang mukadimah Cakna Sejarah kan. Jadi insyaAllah untuk hari ini saya ingin fokuskan sedikit tentang skop cakupan soalan sejarah apabila kita bicarakan tentang subjek wajib lulus SPM. Jadi sejarah SPM juga terpakai kepada tingkatan-tingkatan lain termasuk 1, 2, 3, 4 KSSM. Hanya berkisar kepada tentang 2 perkara yang saya boleh ringkaskan lah. Yang pertama 5 hukum soalan, dan yang kedua 3 hukum jawapan. InsyaAllah saya akan jelaskan secara ringkas kedua-dua hukum tersebut. Cuma harap hadirin jangan terkeliru dengan hukum-hukum rukun Islam ke rukun iman ke, bukan Ini saya namakan semula apa yang rakan-rakan guru seluruh Malaysia telah ajar kepada anak-anak muridnya apabila mengajar sejarah. Yang pertama, lima hukum soalan Okay, 5 hukum soalan. Yang pertama, definisi. Perkara pertama yang disoal dalam soalan peperiksaan adalah definisi atau konsep atau istilah maksud. Contoh, contohnya apakah yang dimaksudkan dengan tamadun? Apakah yang anda faham tentang imperialisme? Apakah definisi nasionalisme? Itu beberapa contoh daripada hukum soalan yang pertama. Semua guru sejarah dan murid-murid yang mengambil subjek sejarah tidak boleh lari daripada hukum yang pertama, kerana subjek sejarah tidak boleh berdiri tanpa konsep atau definisi. Yang kedua, hadirin sekalian, sebelum saya lupa, 5 hukum soalan dan 3 hukum jawapan ini terpakai dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau pengajaran pembelajaran PDPC sekarang nanti sebagai PDPC, atau lebih lagi pada cabaran pandemik wabak COVID-19 ini kita menggunakan konsep pengajaran pembelajaran di rumah atau PDPR. Maka 5 hukum soalan dan 3 hukum jawapan ini amat sesuai digunakan semasa proses tersebut. Yang kedua, hukum soalan yang kedua adalah, kita lihat sedikit slide
faktor atau nama lainnya sebab. Kerana sejarah tidak boleh tidak berkisar tentang sequence and consequences. Jadi sequence, jikalau kita terjemahkan kepada bahasa Melayu, adalah faktor atau sebab kenapa berlakunya peristiwa tersebut. Contoh apakah sebab berlakunya perang dunia? Atau satu contoh lagi, apakah faktor-faktor kemunculan tamadun awal di lembah Sungai? Itu contoh. Okey, skop yang ketiga atau hukum soalan yang ketiga adalah ciri-ciri atau proses. Okay, contoh contoh soalan atau contoh cakupan dalam ciri-ciri. Senaraikan ciri-ciri tamadun Indus. Okay, manakala bagi proses, galurkan proses pembentukan Malaysia. Hukum soalan yang keempat adalah kepentingan, atau mungkin juga boleh disoal kebaikan atau sumbangan. Okey, contoh apakah sumbangan tamadun Mesir Purba kepada tamadun pada hari ini? Apakah kepentingan kerjasama luar Malaysia? Betul seterusnya, hukum soalan yang kelima adalah kesan. Kesan, kepentingan. Apa bezanya? Kesan dan kepentingan ni ada persamaan, namun ada juga perbezaan. Bezanya adalah kesan boleh datang dalam dua keadaan, iaitu dalam bentuk positif dan negatif. Contohnya, apakah kesan perang boleh datang dalam bentuk positif dan juga negatif contoh yang pertama, dalam bentuk positif, mungkin boleh meluaskan lagi kawasan bagi pihak yang menang, atau dari sudut negatifnya, kehilangan nyawa, harta benda, orang tersayang di tempat tinggal. Itu contoh bagi San. Baik, boleh saya teruskan dengan bahagian 2 pula. Okey, untuk siri pada kali ini, iaitu 3 hukum jawapan. Okay, kita lihat sedikit tentang apa itu 3 hukum jawapan. Okay, yang pertama, semua soalan sejarah yang saya ringkaskan dalam 5 hukum soalan itu tadi, sebenarnya rangkuman jawapannya hanya ada 3. Ya, 3 anda tak salah dengar, memang 3. Okay, walaupun soalannya lebih banyak daripada jawapan, kedengaran sedikit agak mustahil macam mana pula soalan lagi banyak daripada jawapan. Tapi itulah realitinya. Memang hanya 3 sahaja cakupan jawapan bila kita membincangkan tentang bentuk soalan sejarah, atau apabila kita ingin mengajar atau belajar secara ringkas pantas tentang subjek sejarah. Yang pertama ialah politik. Hukum jawapan yang pertama adalah politik, yang kedua ekonomi, E, dan yang ketiga S, atau ringkasannya PES. Dan saya pasti semua guru-guru sejarah biasa dengan perkataan PES ini. Okay, cuma saya jenamakan dalam bentuk saya punya idea, iaitu 3 hukum jawapan. Okay, yang pertama, apa itu politik ringkasnya, apabila kita sebut politik, cakupannya termasuklah ketua, kuasa, undang-undang. Yang ekonomi pula, apabila kita berceritakan tentang ekonomi, secara automatiknya ianya berkisar tentang duit, wang,
perdagangan, sistem barter, sumber ekonomi, bahan mentah dan sesuatu dengannya lah. Manakala sosial pula, sosial ni agak luas ya, dia berkisar tentang masyarakat, daripada perkataan bahasa Inggerisnya social, society ya, masyarakat. Antara cakupan dalam sosial ini adalah pendidikan, bahasa dan tulisan sastra, falsafah, seni bina, dan yang sewaktu dengannya ya. Okey, jadi itu saja ya. Kalau kita ingin menceritakan secara ringkas lah, sebenarnya apa bentuk soalan yang boleh disoal dalam peperiksaan ya, apabila kita bercerita tentang subjek sejarah ya. Ya, dia tak boleh lari daripada 5 hukum soalan tadi dan 3 hukum jawapan. Jadi daripada 5 hukum soalan dan 3 hukum jawapan tu tadi, dapat kita jadikan dia sebagai satu proses mudah dalam belajar bagi setiap topik dalam subjek sejarah. Okay, InsyaAllah itu saja yang ingin saya bicarakan dalam siri Cakna Sejarah pada kali ini. InsyaAllah jangan lupa ya, jemput menonton, ambillah apa yang dirasakan baik. Jikalau ada kesilapan, boleh isukan nanti dalam ruangan komen ya. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah, saya suka sejarah, saya ingin belajar sejarah, saya boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.